Selamat petang, salam sejahtera. Anwar Ibrahim akhirnya mengungkapkan rahasia kekuatan selepas 24 tahun PKR. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma, share video ini. Saudara-saudara, hari ini Anwar Ibrahim akhirnya bersuara mewakili parti PKR dengan mengatakan 24 tahun PKR, Anwar mengingatkan kuasa adalah amanah dan bukan keistimewaan. Sempena ulang tahun ke-24 tahun PKR, Presidennya Anwar Ibrahim mengingatkan ahli parti itu bahwa kuasa yang diamanahkan perlu dilaksanakan sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat. PKR berpasak atas semangat islah yang kuat. Selalu saya ingatkan kepada semua bahawa kuasa adalah amanah dan bukan keistimewaan, kata beliau. Justru, hak dan kebajikan rakyat mesti yang terutama dalam membentuk kebajikan. Tugas dan tanggung jawab yang digalas hari ini adalah amanah yang mesti kita pikul sebaiknya dengan matlamat membawa perubahan yang bermakna, kata beliau. Saya nak ulas tentang matlamat membawa perubahan yang bermakna ini. Saudara, banyak perubahan yang cuba dibawa oleh Anwar Ibrahim sehingga membuatkan ramai orang yang mula panas hati, mula rasa panas tak duduk senang. Kerana terutamanya tindakan Anwar Ibrahim mengisytiharkan perang rasuah yang bukan alang-alang hebatnya. Beliau membuat siasatan tangkapan tanpa mengira siapapun orang ini, dan terkini Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa termasuk ahli parlimen daripada kerajaan akan disiasat oleh SPRM. Dan Anwar juga telah menyatakan dalam Kongres PKR baru-baru ini bahawa kalau ada menteri daripada PKR ataupun ahli parlimen PKR yang disiasat berkaitan salah guna kuasa maupun rasuah dan sebagainya, Anwar Ibrahim kata, jangan datang kepada saya nak minta tolong. Saya tak akan tolong, kata Anwar Ibrahim. Begitulah tegasnya Anwar Ibrahim dalam memerangi rasuah. Dan sesuailah dengan apa yang diucapkan oleh Anwar Ibrahim ini, iaitu matlamat mahu membawa perubahan yang bermakna di Malaysia, terutamanya dalam pentadbiran Malaysia tata kelola kerajaan. Anwar Ibrahim kata, selamat ulang tahun PKR yang ke-24 kepada seluruh anggota dan pimpinan PKR. Katanya dalam satu hantaran di Facebook. Parti Keadilan Nasional PKN ditubuhkan pada 4 April 1999 oleh keluarga dan penyokong Anwar berikutan penahanannya sementara menunggu selesai perbicaraan atas dakwaan salah guna kuasa dan liwat. Pada 19 September 1998, Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad memecat Anwar sebagai timbalannya, mencetuskan gerakan reformasi yang akhirnya disokong oleh Parti Pembangkang. Kemuncak menjadi gabungan Pakatan Harapan PH yang wujud hari ini yang menerajui Kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Pada tahun 2003, PKN bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia untuk membentuk Parti Keadilan Rakyat PKR. Sementara itu, Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil dalam perutusannya sempena ulang tahun yang ke-24 PKR mengingatkan ahli parti itu tentang perjuangan mereka untuk semua lapisan masyarakat. Parti yang sentiasa memperjuangkan nasib semua lapisan masyarakat, rakyat tidak mengira agama, bangsa maupun jantina, kata Fahmi Fadzil. Semoga PKR terus maju dan kukuh demi Malaysia Madani, kata Menteri Komunikasi dan Digital itu lagi. Saudara-saudara sekalian, inilah dia apa yang dinyatakan pendirian Anwar Ibrahim yang saya amat suka, yaitu Anwar mau ingatkan kuasa yang telah diberi itu adalah amanah,
bukan keistimewaan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Kali ini satu lagi tangkapan SPRM yang benar-benar mengejutkan seluruh Malaysia. Bahkan mungkin paling tidak disukai oleh orang-orang yang suka buat rasuah. Kita ingin ucapkan tahniah kepada SPRM kerana sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, SPRM begitu aktif membuat penguatkuasaan tangkapan demi tangkapan tanpa mengira latar belakang orang itu. Inilah yang kita harapkan dan inilah yang kita sukai. Sebelum ini, telah dinyatakan oleh Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki bahawa SPRM akan mula membuat siasatan-siasatan tanpa mengira latar belakang orang itu sama ada ianya daripada pihak blok kerajaan maupun pihak blok pembangkang. Semuanya akan disiasat kalau ada kes, kata beliau. Tidak perlu mengira siapa orang itu, apa pangkat orang itu, di mana orang itu, dan apapun kekayaan orang itu. Kalau salah, tetap salah. Hari ini, SPRM menangkap seorang pembantu penguatkuasa. Kenapa? Gara-gara duit rokok. Ini kita suka. Tidak pedulilah. Duit rokok kah, duit minyak kah, duit kereta kah, duit tambang kah, duit kapal terbang kah, duit entah apa, duit bawa meja kah, bawa bantal kah, bawa katil kah, apapun bentuk duitnya, RM1 kah, RM2 kah, RM50 kah, 50 juta kah, 100 juta kah, 1 bilion kah, kalau ianya memang salah, tetap salah. Tidak pedulilah itu duit rokok kah tidak, yang pentingnya SPRM sudah menahan pembantu penguatkuasa ini. Apa cerita tentang duit rokok ini? Bagaimana pula duit rokok ini? Banyak istilah yang kamu pernah dengar mungkin. Ada yang dipanggil duit rokok, ada yang duit kupi-kupi, ada yang duit kedai kopi, ada yang duit bawa meja, ada juga duit bikin commission, ada juga duit untuk pengurusan. Macam-macam lah bentuk duit yang kamu mungkin pernah dengar, yang mungkin sebenarnya adalah berbentuk rasuah dan mungkin telah melanggar peraturan Malaysia. Hari ini diberitakan SPRM menahan pembantu penguatkuasa kerana duit rokok. Duit rokok itu apa? Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 2 individu termasuk seorang pembantu penguatkuasa sebuah agensi kerajaan kerana disyaki meminta dan menerima wang rasuah. Mereka dikatakan menerima suapan daripada seorang pemilik kedai runcit berjumlah kira-kira RM3,000. Sumber berkata, suspek pertama memperkenalkan diri sebagai pegawai kastam dan suspek kedua dipercayai meminta wang rasuah sebagai balasan supaya tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap pemilik kedai runcit terbabit mengikut Akta Kastam 1967. Menurutnya, dalam kejadian pada tahun 2020 itu, tindakan diambil berikutan pemilik kedai terbabit memiliki dan menjual rokok seludup. Kedua-dua suspek lelaki berusia dalam lingkungan 30-an itu ditahan kira-kira jam 2 petang ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat SPRM Cawangan, Kuala Selangor. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Datuk Alias Salim, ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Beliau berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 16E dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Menurutnya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat Kuala Selangor esok jam 8.30 pagi untuk permohonan reman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini supaya Anda juga dapat menyatakan betapa Anda amat menyukai Malaysia yang ada sekarang ini, terutamanya berkaitan perang rasuah habis-habisan. Malaysia sebenarnya kaya, Malaysia sebenarnya maju, Malaysia sebenarnya amat kuat kalau bukan kerana rasuah. Jadi, oleh sebab itulah rasuah harus ditangani dengan sehebat-hebatnya.
perang rasuah harus diisytiharkan terus dan terus. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, itu percuma. Share video ini, ikuti terus ulasan selepas ini.